Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid. Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat hendaknya. Pada hari ini, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 SK, tajuk Pesanan Sampai di Rumah SP 3.2.1. Jom belajar bersama dengan Cikgu Sabaria dalam channel Jari Jemari Alia. Baiklah murid-murid, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Mari kita lihat dahulu standard kandungan. 3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 3.2.1 Membina dan menulis ayat serta perenggan daripada bahan multimedia. Seterusnya, dalam objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran murid dapat membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar. Manakala dalam kriteria kejayaan, murid boleh membina dan menulis 2 daripada 3 ayat serta perenggan berdasarkan gambar. Untuk makluman murid-murid, pada hari ini pembelajaran kita masih lagi dalam unit 18. Cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 123. Jom belajar. Baiklah murid-murid, berdasarkan tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu pesanan sampai di rumah. Tentu murid-murid telah biasa dengan situasi ini, di mana murid-murid membeli belah dalam talian atau pembelian dalam talian. Itu proses yang pengguna lakukan untuk membeli produk atau perkhidmatan dalam internet. Kedai dalam talian seperti e-kedai, kedai internet, kedai sesawang atau kedai maya, kesemuanya adalah padanan dalam talian kepada peruncit dan seterusnya kepada pelanggan yang akan menunggu produk belian mereka terus sampai ke rumah. Mudah kan ya? Aktiviti pertama. Untuk aktiviti yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Tajuk Pesanan Sampai di Rumah. Mari kita baca bersama-sama. Zara dan kakaknya baru pulang dari sekolah. Cuba lihat gambar yang pertama. Zara menggunakan telefon pintar. Zara memesan nasi goreng dan minuman. Zara menggunakan media sosial. Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Itu contoh 4 ayat
berdasarkan gambar yang pertama. Seterusnya, ayat tersebut dipindahkan dalam bentuk perenggan. Mari kita baca. Zara menggunakan telefon pintar. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Tidak lama kemudian, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Masih lagi dalam aktiviti yang pertama. Mari kita lihat gambar yang kedua dan gambar yang ketiga yang dipaparkan di sini, di mana murid-murid dikehendaki membina 4 ayat berdasarkan gambar dan kemudian ditulis pula dalam bentuk perenggan. Aktiviti kedua. Untuk aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar. Di sini telah dipaparkan gambar nombor 2. Murid-murid dikehendaki membina 4 ayat berdasarkan gambar, kemudian menulis semula dalam bentuk perenggan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki membina ayat. Jadi sebelum tu cikgu ingin menerangkan dahulu cara bina ayat menggunakan teknik skop. Contoh ayat, Zara menggunakan telefon pintar. Dalam sesebuah ayat, perlu ada beberapa perkara, iaitu Zara adalah S, iaitu subjek, orang ataupun pelaku dalam ayat ini. Kemudian ada cerita, iaitu menggunakan telefon pintar. Untuk membantu murid membina ayat, melengkapkan cerita, boleh menggunakan K, iaitu apa itu K? K ialah kata kerja. Seterusnya, telefon adalah O. O itu apa? O ialah objek. Kemudian cikgu gariskan pintar. Pintar iaitu P. P adalah perluasan ayat. Di sini adalah satu contoh ayat mudah di mana mesti ada subjek dan juga ada satu predikat. Dalam predikat, murid-murid boleh menggunakan kata kerja, objek untuk membantu perluasan ayat. Diharapkan murid-murid faham bagaimana cara untuk membina ayat. Seterusnya, mari kita lihat dalam aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar. Tadi cikgu dah terangkan kepada murid-murid bagaimana cara untuk membina ayat. Cuba murid-murid lihat gambar yang kedua ini, iaitu ada subjek. Siapa subjek dalam ni? Iaitu yang memakai tudung berwarna hijau. Itu adalah Ibu Zara. Kemudian Ibu Zara buat apa?
Cuba lihat dalam gambar. Ibu Zara buat apa? Iaitu melihat. Melihat apa? Kat televisyen tu ada apa? Kemudian ada iklan promosi. Kemudian apa lagi Ibu Zara buat? Menelefon. Ini adalah kata kerja ya. Seterusnya, membeli. Kemudian ada seorang petugas menghantar barangan. Kemudian Ibu Zara menerima barangan yang dibeli di rumahnya. Okay, berdasarkan maklumat yang boleh jumpa tadi, kita bolehlah membina ayat berdasarkan maklumat daripada gambar ini. Baiklah murid-murid, berdasarkan pencarian maklumat yang murid-murid dapati daripada gambar yang kedua tadi, mari kita bina ayat. Gambar yang kedua iaitu tentang Ibu Zara melihat apa. Jadi sekarang kita buat ayat yang pertama iaitu Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Ibu Zara itu siapa orangnya? Melihat adalah kata kerja. Iklan promosi barangan itu adalah objek. Di televisyen adalah perluasan ayat. Jadi ayatnya ialah Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Zara menelefon syarikat berkenaan untuk memesan barangan. Yang ketiga, petugas syarikat iaitu subjek, menghantar adalah kata kerja, barangan yang dibeli adalah objek, oleh Ibu Zara iaitu keterangan ya. Seterusnya yang keempat, Ibu Zara menerima barangan tersebut di rumahnya. Maka lengkaplah 4 ayat yang menerangkan tentang gambar yang kedua. Seterusnya, setelah murid-murid membina ayat, 4 ayat tersebut murid-murid dikehendaki menulis semula dalam bentuk perenggan. Cuba murid-murid lihat contoh di sini. Yang perkataan berwarna merah adalah subjek iaitu Ibu Zara. Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Itu ayat pertama. Kemudian murid-murid sambung ayat yang kedua. Beliau menelefon syarikat berkenaan untuk memesan barangan. Oleh kerana tadi murid-murid telah tulis Ibu Zara, ayat kedua murid-murid boleh gantikan dengan kata ganti nama diri. Ya. Gunakan kata ganti diri yang ketiga iaitu beliau. Seterusnya, ayat yang ketiga iaitu petugas syarikat menghantar barangan yang dibeli oleh Ibu Zara. Ibu Zara menerima barangan tersebut di rumahnya. Itu adalah ayat yang keempat. Jadi murid-murid gabungkan 4 ayat tersebut dalam satu perenggan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula gambar yang ketiga, iaitu subjek. Siapa pelakunya? Subjek dalam gambar ini ialah ayah Zara. Ayah Zara buat apa? Cuba murid-murid lihat. Itu melihat promosi ataupun mencari maklumat tentang barangan yang ingin dibelinya. Kemudian
kata kerja membeli, menghantar dan menerima. Ini contoh-contoh kata kerja yang dapat dilihat dalam gambar ini. Seterusnya, murid-murid dikehendaki membina ayat, 4 ayat. Iaitu subjeknya ialah Ayah Zara dan juga petugas yang menghantar barang. Apakah kata kerjanya? Iaitu melihat, membeli, menerima, menghantar. Jadi, murid-murid bina ayat selengkapnya. Seterusnya, berdasarkan gambar yang ketiga tadi, murid-murid telah mencari maklumat berdasarkan gambar. Jadi, murid-murid dikehendaki membina ayat. Untuk yang pertama, berdasarkan gambar yang ketiga, Ayah Zara, iaitu subjek, melihat adalah kata kerja, iklan barangan elektronik itu adalah objek, di rumahnya adalah keluasan ayat. Yang kedua, Ayah Zara melayari internet untuk mencari syarikat pengedar alat elektronik. Yang ketiga, Ayah Zara hendak membeli mesin pencetak secara dalam talian. Ayat keempat, Ayah Zara gembira apabila menerima barangan tersebut di rumahnya. Seterusnya, murid-murid dikehendaki menulis semula ayat yang telah dibina sebentar tadi dalam bentuk perenggan berdasarkan gambar yang ketiga, iaitu tentang Ayah Zara. Di sini, cikgu telah berikan contoh dalam satu perenggan berdasarkan gambar ketiga, iaitu Ayah Zara melihat iklan barangan elektronik di rumahnya. Kemudian cikgu masukkan ayat yang kedua. Beliau melayari internet untuk mencari syarikat pengedar elektronik. Ayat ketiga, Ayah Zara hendak membeli mesin pencetak secara dalam talian. Kemudian cikgu ada masukkan masa situ. Beberapa hari kemudian, Ayah Zara gembira apabila menerima barangan tersebut di rumahnya. Untuk makluman murid-murid juga, apabila menulis dalam sebuah perenggan, mestilah ayat pertama, untuk perkataan pertama, hurufnya mestilah huruf besar dan di akhir ayat mestilah ada tanda nota. Kemudian untuk sambung ayat yang kedua, murid-murid tulis di bahagian selepas ayat yang pertama. Kemudian pastikan juga huruf pertama itu adalah huruf besar walaupun bukan kata nama khas. Kemudian di akhir ayat mestilah ada tanda nota. Kemudian sambung lagi ayat yang ketiga sehinggalah ayat yang keempat. Sebagai menguji kefahaman murid-murid, cikgu ada sediakan satu latihan. Tadi, sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan soalan. Selamat menjawab. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.